Di Palembang, terdapat 2 orang perempuan yang berhumah padi di padang penjaringan yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Dalam pada masa yang sama, ketiga-tiga putera Raja Suran dan Puteri Mahtabul Bahri telah pun menginjak dewasa. Yang sulung dinamakan Nila Pahlawan, yang tengah dinamakan Krishna Pandita dan yang paling bongsu dinamakan Nila Utama. Seperti yang telah dijanjikan Raja Aktabul Ard kepada Raja Suran, ketiga-tiga anak Raja Suran telah dihantar ke bumi dengan menaiki kenaikan lembu putih. Anak-anak Raja Suran muncul di Bukit Siguntang pada waktu malam, dan padi berbuahkan emas, daun menjadi perak dan batang menjadi suasa. Pada waktu malam di rumah mereka, Wan Empuk dan Wan Malini terlihat akan suatu cahaya yang bernyala di Bukit Siguntang. Cahaya apa gerangan di Bukit Siguntang itu? Janganlah kita ingar-ingar jikalau gemara naga besar gerangan itu. Lalu kedua-duanya tidur dengan rasa ketakutan. Setelah hari menginjak siang, Wan Empuk dan Wan Malini pergi ke Bukit Siguntang. Di sana, Wan Empuk dan Wan Malini tercengang melihat keindahan wajah ketiga-tiga putera Raja Suran. Wan Empuk dan Wan Malini memelihara serta menjaga ketiga-tiga putera tersebut. Adapun begitu, Demang Lebar Daun mendengar perkabaran mengenai keajaiban ketiga-tiga putera tersebut. Lalu, Demang Lebar Daun mengambil mereka untuk pergi ke kenaikan baginda. Tahukah anda, lembu putih kenaikan anak Raja Suran memuntahkan buih dan dalamnya terdapat seorang lelaki yang lengkap berpakaian dan kemudiannya dinamakan sebagai Batala. Pada suatu hari, Patih Suatang telah pergi menemui Demang Lebar Daun. Patih Suatang yang merupakan Raja Minangkabau pergi menemui Demang Lebar Daun dengan tujuan untuk meminta seorang daripada anak Raja Suran untuk dirajakan di Minangkabau. Nila Pahlawan atau gelarannya Seri Tribuana berkeinginan untuk berkahwin. Malangnya, setiap seorang daripada anak-anak raja yang ditidurinya semua mendapat penyakit kedal. Seri Tribuana kemudiannya mendapat tahu akan kecantikan anak perempuan Demang Lebar Daun. Lalu baginda berkeinginan untuk memperisterikan Raden Ratna Canderapuri. Tahukah anda, Raden Ratna Canderapuri tidak mendapat sakit kedal seperti anak-anak raja yang lain. Maka Seri Tribuana sanggup menikahi Raden Ratna Canderapuri. Sebelum dikahwinkan dengan Raden Ratna Canderapuri, Seri Tribuana dan Demang Lebar Daun telah membuat satu perjanjian. Berikut merupakan perjanjian antara Demang Lebar Daun dan juga Seri Tribuana. Selepas perkahwinan di antara Seri Tribuana dan Raden Ratna Canderapuri, berlaku satu peristiwa pelik. Di hujung sungai terdapat banyak buih-buih yang telah hanyut, dan salah satu daripada buih-buih tersebut mengandungi seorang budak perempuan. Budak perempuan tersebut akhirnya
dijadikan anak angkat kepada Raden Ratna Chandrapuri dan Seri Teribuana serta dinamakan sebagai Puteri Tanjung Buwe. Peristiwa membunuh ular sakti Mona bermula apabila penduduk di Minangkabau mahu menguji kesaktian Sang Si Perba dengan meminta baginda membunuh ular sakti Mona. Sang Si Perba telah meminjamkan curignya yang bernama Curig Simandang Kini kepada seorang hulu balang yang bernama Permasku Mambang. Beliau berjaya membunuh ular tersebut, namun curig itu sendiri sumbang 190 darjah. Baginda pun kekallah berkerajaan di Minangkabau. Tajid Ramsyah, iaitu salah seorang daripada keturunan Raja Suran, telah keluar istana untuk membina empayarnya sendiri. Akan tetapi, baginda telah dilanggar ribut di tengah laut. Angkatannya musnah dan dia sendiri terdampar di Belambang Majud, Bangkahulu. Tajid Ramsyah akhirnya dijumpai oleh Demang Kebayunan dan dikahwinkan dengan anaknya yang bernama Raden Sendari dan kemudiannya mendapat 4 orang cahaya mata. Ratna Dewi, Seri Dewi, Maniaka dan Nilakarna merupakan anak-anak kepada Raden Sendari dan juga Tajid Ramsyah. Seri Dewi dikahwinkan dengan putra daripada Cina dan Ratna Dewi pula dikahwinkan dengan putra daripada Majapahit setelah menginjak dewasa. Berita kehadiran Tajid Ramsyah terdengar ke India dan para menteri dalam kerajaan Candakani telah datang menjemput Tajid Ramsyah balik ke benua Keling. Episod mencari tempat baru untuk berbuat negeri bermula apabila Seri Teribuana telah keluar daripada Palembang untuk membuka negeri baru. Selepas melewati Gunung Lingga, angkatan Seri Teribuana telah kehabisan air minuman. Untuk mendapatkan air tawar, Seri Teribuana telah menyuruh angkatannya mencampakkan gulungan rotan ke laut dan dia sendiri mencelupkan kakinya ke dalam air laut di tengah gelungan rotan itu. Air laut telah menjadi tawar dan tempat itu dinamakan Selat Air Tawar. Sesampainya di Tanjung Bintan, Seri Teribuana telah dijemput oleh Wan Seribeni ke istana, manakala Raden Ratna Chandrapuri dibawa ke istana bondanya iaitu Puteri Iskandar Shah. Wan Seribeni telah memerintah Bintan dengan bantuan Menteri Bupala dan Arya Bupala. Seri Teribuana dan Raden Ratna Chandrapuri sangat dikasihi oleh Wan Seribeni sehinggakan Wan Seribeni menyerahkan Bintan kepada Seri Teribuana selama 2 tahun untuk diperintah. Setelah 2 tahun memerintah Bintan, Seri Teribuana meneruskan semula perjalanannya. Dia bertolak ke Bengkilau dan berburu hingga ke Tanjung Sengkuang. Di sana, anjing perburuan baginda telah terjun ke laut dihambat oleh pelanduk putih. Seri Teribuana telah memerintahkan tempat itu ditebas untuk dibuka negeri. Bagaimanapun, dari situ dia terpandang pula pantai Temasek dan ingin ke sana. Dalam perjalanan menuju ke Temasek, di Teluk Belanga, angkatan baginda dilanda oleh ribut. Semua harta telah dibuang ke laut dan untuk meredakan ribut, Seri Teribuana telah meletakkan mahkota baginda ke permukaan air laut. Setelah sahaja Seri Teribuana meletakkan mahkotanya ke permukaan air laut, ribut beransur teduh. Di atas bukit di Pulau Temasek, Seri Teribuana telah terpandang akan seekor singa. Walau bagaimanapun, singa itu gaib apabila terpandangkan orang ramai. Seri Teribuana kemudiannya mengubah nama pulau itu daripada Temasek ke Singapura dan mahu kerajaannya dibuka di situ. Wan Seribeni menabalkan Seri Teribuana di situ. Manakala pemerintahan di Bintan diserahkan kepada
kepada anak Menteri Bupala yang bergelar Tun Telanai. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.